mental gila weh. Mental sick, psycho. Panas sebab aku. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kepada semua yang baru datang kepada channel aku ni, welcome. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah, and also jangan lupa tekan the bell notification dekat bawah so that korang takkan terlepas dengan semua konten aku yang akan datang. And kepada semua subscribers aku nak cakap thank you so much for supporting my YouTube journey. Aku doakan korang murah rezeki, okay? And untuk hari ni aku nak cerita dengan korang satu kisah pembunuhan yang teramatlah kejam kepada seorang wanita, iaitu dia adalah seorang pelajar yang cantik dan juga bijak, dan pengakhirannya adalah teramat tragik. So tanpa membuang masa lagi, let's get into the video guys. Pada bulan Julai tahun 2021, penduduk bandar Antalya, Turki telah dikejutkan dengan satu kes pembunuhan seorang gadis yang baru berusia 21 tahun. Okay, nama dia adalah Azra Gulendam. Dia adalah seorang wanita yang dilahirkan pada tahun 2000 dan dia adalah seorang pelajar yang berjurusan kewartawanan di Universiti Akdeniz Antalya. Azra ni dia dikatakan sebagai seorang wanita yang berperwatakan peramah, periang, dan dia juga adalah seorang yang lantang dalam menyuarakan dia punya pendapat dalam sesetengah benda. Okay, so dia ni macam kawan-kawan dia cakap, dia ni adalah seorang yang teramatlah friendly lah. Okay, and especially lah bila dia sedang membincangkan sesuatu benda, dia amat menyuarakan dia punya pendapat dia. So dia ni at the same time dia ni friendly, dan dia ni adalah seorang yang begitu firm dalam segala apa yang dia fikir lah, apa yang dia, apabila dia bercakap tu, dia memang terlampau firm. Okay, macam kisah ni kan, cerita dia agak panjang lah, okay, agak panjang, tapi aku akan cuba untuk ringkaskan. So pada bulan Mei, okay, beberapa bulan lepas, Azra ni dia telah berkenalan dengan seseorang penceramah, okay, and penceramah ni nama dia adalah Mustafa. Nama penuh dia adalah Mustafa Murad Ehen, and dia ni selain daripada penceramah, dia adalah seorang businessman dan juga seorang property agent yang berjaya. So mamat ni dia memang masyhur lah, okay. And Azra ni dia pandang Mustafa ni sebagai seorang role model. Dia memang inspired dengan kejayaan si Mustafa ni. So sebabkan itu Azra dia ada macam nak kena buat satu assignment ataupun apa orang kata yang benda yang aku feel dulu tu, thesis or something like that lah. Dia kena bincangkan tentang sesuatu subjek. So dia telah berniat untuk menemu ramah ataupun mewawancara si Mustafa ni as part of dia punya assignment ni. Okay, macam mana diorang punya perkenalan ni bermula adalah apabila pada suatu hari ni, universiti tempat yang si Azra ni belajar, mereka telah menjemput Mustafa untuk memberi satu ceramah lah. Okay, so from there Azra ni dia jadi kagum dengan penceramah ni lah. Okay, dengan macam mana dia ceritakan dia punya kejaya dia, apa yang dia buat untuk sampai ke tahap yalah korang capai korang punya aim tu kan. So from there dia memang kagum gila, dia memang inspired gila dengan Mustafa ni. So macam aku cakap tadi, dia berniat untuk menemu ramah si Mustafa ni. So kenapa dia nak menemu ramah adalah dia berhasrat untuk menjadikan kisah hidup Mustafa ni sebagai dia punya topik, dia punya assignment dia, on how Mustafa ni succeed in life, how dia go through ataupun solve problems dalam industri yang dia sedang membuat tu kan. So dia nak buat benda-benda macam tu lah. Tapi bagaimanapun kan, si Mustafa ni dia tidak berminat tau, okay? Dia tidak berminat dengan permintaan si Azra ni. So walaupun Azra telah mencuba untuk menghubunginya berkali-kali, si Mustafa ni dia tetap firm tau. Dia tetap firm and dia reject semua permintaan Azra ni. Tapi macam Azra ni pun yalah, dia meminta untuk menemu ramah si Mustafa ni secara professionally lah. Tak ada benda hanky-panky ke apa je nak buat. So Azra ni adalah seorang yang betul-betul fokus dalam dia punya studies tau. So bila dia nak buat sesuatu benda tu, macam dia punya assignment ke projects ke apa kan, dia memang betul-betul buat sampai tak tidur malam lah. Okay, so dia dengan kawan-kawan dia tu memang in a group tu memang selalu fokus lah on the subject that they planning to do. So
So pada awal bulan Julai, pada awal bulan Julai, Mustafa ni dia telah kena positif COVID-19. So dia menjalankan lah kuarantin kendiri kat rumah. Selama berapa lama tu aku tak pasti, tapi aku rasa dalam 2 minggu macam tu lah. So bila dia tengah kuarantin kat rumah tu, member petak lah. Yelah, bosan kot duduk kat rumah kan. Macam kita pun kena kuarantin kat rumah, boring weh, nak buat apa kan, tak boleh keluar, tak boleh gimana kan. So dia pun rasa bosan kat rumah, and then dia teringat dengan permintaan si Azra ni. So bila dia teringat pasal benda tu, dia pun menghubungi si Azra ni, and dia decide untuk dia green light, boleh. Dia setuju untuk bertemu dengan si Azra, sebab Azra nak menemu ramah dia pun on. So selepas tu, Mustafa dengan Azra ni pun, mereka pun decide untuk berjumpa dekat sebuah kafe dan juga restoran untuk membincangkan lah tentang apa yang diminta oleh Azra ni. So bila diorang dah bincang, borak-borak, minum, mengetih, mengopi semua kan, so Mustafa ni dia tiba-tiba rasa macam dia ni suka pula dekat Azra ni. Suka in what sense tu aku tak pasti, tapi macam tu lah, dia macam suka, berminat dekat si Azra ni. So selepas perjumpaan tersebut, sampailah pada 28 Julai, si Azra ni dia pula kena COVID. Dia kena COVID, and sambil dia kena kuarantin tu, dia bertengkar, dia bergaduh dengan kakaknya dekat rumah sewa mereka lah. So apabila orang dah bergaduh, tungtang semua, Azra macam rasa tak best lah. Dia rasa tak best, dan dia decide untuk keluar daripada rumah tersebut and menghubungi si Mustafa ni untuk berjumpa, untuk bersambung lah dengan apa yang perlu dibincangkan tentang assignment si Azra ni. So dia pun keluar, and then dia jumpa dekat kafe. So bila dekat kafe tu, bila diorang dah sampai kat kafe and diorang dah bertemu, Mustafa ni dia macam mengajak si Azra ni untuk ke apartmen dia, ke rumah dia lah, dekat area Antalya juga. Tetapi Azra dia reject dengan permintaan Mustafa tersebut, sebab mungkin dia rasa kurang selesa lah. Dia nak berjumpa dan berbincang dekat kafe lagi senang lah. Yelah, kau borak-borak kena kopi, makan kuih ke apa kan, sedap sikit kan. So macam dia nak macam tu, and secara professionally, sebab dia nak mengelakkan kalau ada apa-apa orang ternampak ke apa, yang dia pergi ke rumah seorang penceramah, dan penceramah yang dikenali pula tu. So dia tak nak ada keluar whatever rumours ke apa kan, kau tahulah. So bila Azra dia reject si Mustafa ni, Mustafa jadi panas, member angin. So dia pun macam mengugut si Azra ni untuk menolak permintaannya. So apabila dia telah menolak permintaan si Azra ni, Azra macam risau and frustrated lah, sebab dia memang betul-betul nak buat cerita pasal Mustafa ni sebagai dia punya assignment, and dia memang fikir pasal kerja dia. So once dia committed, dia memang nak kena settlekan juga. So end up Azra ni dia pun agree, dia setuju untuk ke rumah Mustafa. So apabila mereka beredar daripada kafe tersebut, mereka pun sampailah ke rumah Mustafa, and sinilah permulaan segalanya. Bila Azra sampai ke rumah Mustafa ni, dia of course lah, dia pun ada risau juga. Of course, dia adalah seorang perempuan yang masih muda lagi, masih belajar lagi, and then nak kena jumpa penceramah yang first time jumpa. So basically, even though dia adalah seorang penceramah yang dikenali, tapi still considered as a stranger jugalah. And then benda yang paling Azra tak nak jadi terjadi guys time tu. Apakah benda itu adalah bila mereka telah masuk ke dalam rumah Mustafa, Mustafa dah mula minta bukan tu korang tahulah. Mustafa telah meminta Azra untuk melakukan ataupun untuk melayan dia dalam secara seksual. Azra risau lah. Azra of course lah panik. Siapa tak panik, betul lah. Kau dah lah seorang perempuan masih muda, berseorangan, and then kau dengan orang asing pula tu. So apabila Mustafa minta bukan tu, dia dah mula cuak lah. Dan because of that, Azra dia mencuba untuk melarikan diri. Tapi apakan daya kan, dia terbuktilah dia memang lebih lemah lah daripada Mustafa ni. So Mustafa berjaya untuk pegang dia semua kan. So dia tidak berjaya untuk melarikan diri.
And yang paling kesian ni guys, Azra ni dia dibelasah teruk oleh Mustafa. Memang teruk gila lah. Dia kena tumbuk ke apa kan, sampai kan non-stop kena tumbuk. Mustafa ni mencekik si Azra ni sampai dia susah untuk bernafas dan dia pengsan guys. Dia pengsan dan tak sedarkan diri langsung, sebabkan dengan kekuatan Mustafa mencekik dia sampai dia tidak boleh bernafas. Mental. Dan apa yang paling kesian gila, yang paling sadis adalah apabila Azra memang sedang tidak bermaya, pengsan, Mustafa mengambil kesempatan untuk merogol dia berkali-kali dalam beberapa jam. So aku tak boleh imagine apa yang Azra terpaksa lalui time tu, dalam keadaan yang lemah, tak cukup oksigen, and dia dirogol berkali-kali guys dalam masa beberapa jam. Aku pun tak tahu doh. Serius bhai, penceramah ni mental gila weh. Mental sick, psycho. Panas sebab aku. So selepas dia dah puas buat benda tu, Mustafa membawa Azra ke dalam bilik air, ke dalam tandas. Dia terus menikam Azra sampaikan Azra tidak lagi bernyawa. Azra telah meninggal dunia di situ juga, there and then. Dan apabila di dalam bilik air itu, Mustafa telah mengerat badan Azra dalam beberapa bahagian. Okey, kerat tu one thing lah. Okey, apa yang digunakan untuk mengerat Azra ni adalah siko lah. Memang kuku gila pada otak dia ni. Dia telah menggunakan satu mesin gergaji untuk mengerat bahagian badan Azra. Dan selepas membuat demikian, keratan mayat Azra telah dibungkuskan ke dalam plastik beg hitam dan dimasukkan ke dalam bagasi yang besar. So memang dah boleh expect lah apa Mustafa ni punya next step akan buat lah. And apa yang lagi nak buatkan si Mustafa ni mental gila kan. Okay, selepas dia dah kerat, dia dah simpan mayat Azra dalam beg, dia even menoreh nama dia di lengan kiri Azra. Nak juga tinggal trademark. Aduhai, sebelum ni member tinggal trademark, ini pun nak tinggal trademark. Aku tak faham saya apa trend. Semua nak win je. So of course, apabila itu telah terjadi, Azra ni disahkan hilang lah. So laporan polis telah dibuat oleh keluarga Azra. Apabila mereka mencuba untuk menghubungi Azra, there's no feedback, no response, call pun tak dapat. Okey, tapi apa yang bagus kan? Apa yang bagus, pihak polis tidak mengambil masa yang lama untuk menangkap si Mustafa ni. Okey, macam mana dia dapat tangkap Mustafa ni adalah mereka berjaya untuk track balik phone location si Azra ni. Pandai polis, pakai teknologi. Come on, it's 2021 kan? Okey, so diorang berjaya untuk trace balik the last place yang Azra berada, which is dekat rumah Mustafa ni. So polis berjaya redah masuk ke rumah Mustafa dan menangkapnya. Dan selain itu apabila Mustafa telah ditangkap, sekaligus itu telah membawa polis ke tempat di mana mayat Azra ditanam. So mereka berjaya menemu lokasi tempat mayat Azra ditanam. So Mustafa ni dia dah buat kerja cepat lah. Okay, before the police sampai rumah dia, dia dah cepat-cepat pergi untuk menanam badan si Azra ni. Okay, dekat mana si Mustafa tanam si Azra ni adalah di kawasan hutan dekat kawasan Antalya juga. Tapi apa yang kesian lah, yang malangnya, ya, polis memang jumpa mayat si Azra ni, cuma hanya beberapa bahagian saja yang mereka berjaya jumpa. Okay, ada a few more bahagian dia yang tak jumpa, termasuklah kepala Azra. So buat masa sekarang ni, kes masih lagi dalam siasatan polis dan proses perbicaraan akan dijalankan pada bulan November nanti. So guys, this is an unsolved case. So aku just harap Mustafa ni akan dikenakan satu hukuman yang berat lah dengan apa yang dia telah buat. Mustafa ni pula kan, dia telah membuat satu pengakuan lah, okay, tentang pembunuhan ni. Tetapi kan, tu aja ni kuat bullshit kau tahu, okay. Tetapi apa yang dia cakap adalah pembunuhan ni terjadi dengan secara tidak sengaja. Bullshit.
Mengapa Mustafa berkata sebegitu adalah dia hendak mengelakkan daripada dia punya reputasi dia dicala. Okey, dicala dan juga dijatuhkan hukuman. Dia nak elakkan semua benda tu. So aku harap bila datang November nanti, mamak ni akan kena teruk lah. Okey, sebab apa yang dia telah buat ni adalah begitu kejam kepada seorang yang teramatlah innocent. Dia hanya ingin berjumpa dengan dia untuk kerja sekolah sahaja. Okey, tetapi apa yang dia dapat, dibunuh dengan kejam oleh seorang penceramah, businessman dan juga seorang ejen hartanah yang berjaya. So okey, itu saja tentang kisah pembunuhan Azra Gulendam ni. Aku nak tahu apa pendapat korang tentang ini. Memang no doubt gila, sick, psycho, semua benda tu lah. Okay, and itulah bagi aku just tak tahulah apa yang ada dalam kepala otak diorang ni sampai mereka tergamak untuk buat benda yang begitu kejam macam ni tau. Okay, kepada seorang wanita, pelajar wanita yang boleh katakan dia punya career path tu is going into the right direction. Okay, yang akan, yalah, kejayaan dia akan membuatkan dia berjaya lah dalam hidup dia. And yang kesiannya, budak yang dia bunuh ni adalah seorang yang look up to him tau. Okay, dia inspire dengan Mustafa ni. Dia sampai akan jadikan Mustafa ni sebagai role model, sebagai contoh dalam, yalah, kerjaya dia semua kan. And dia ingin membuat wawancara tentang kisah hidup dia kot. Okay, which is a good thing. So aku just tak faham why Mustafa nak kena buat macam ni dekat Azra. So that's it for today guys. I hope you guys enjoy video aku kali ni. And kalau korang suka, don't forget to leave a like. Jangan lupa untuk subscribe pada channel aku. Okay, and kalau korang suka aku punya konten ni, korang boleh share kepada kawan-kawan korang, kepada family korang. And aku look forward untuk the next content untuk korang. So as always guys, never stop creating. Thank you so much. Stay safe, stay healthy, take care. Assalamualaikum. Bye bye.